Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pengguna internet 2019 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mendapati purata tempoh masyarakat Malaysia melayari internet adalah selama 6.6 jam sehari. Penggunaan internet yang ekstrim ini mengakibatkan mereka terdedah dengan ancaman cyber seperti gangguan, kecurian identiti, buli cyber dan penipuan sehingga mengakibatkan kerugian dan kemudaratan. Maka hadirin dan hadirat, terimalah perangi jenayah cyber tanggungjawab bersama. Segala apresiasi saya tujukan kepada saudara peneraju majlis Kombinasi Kehakiman yang penuh berintegriti, teguh saksama warga intelektual, penerus aspirasi negara. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Hadirin yang dimuliakan, sebelum spekulasi menjadi sensasi, biarlah saya definisikan dahulu 3 frasa mauduk syarahan yang menjadi pilihan agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya terus petah berkata-kata. Perkataan perangi menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud berperang, melawan, membasmi dan menghapuskan. Jenayah cyber pula merujuk kepada suatu bentuk pelakuan jahat yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet. Manakala tanggungjawab bersama bermaksud kewajipan yang digalas bersama-sama atau bergandingan. Secara generalisasinya, jenayah cyber berkait rapat dengan isu keselamatan. Konsep perangi jenayah cyber yang sebenar ialah kesedaran dan tindakan bersepadu oleh semua pihak di negara ini dalam menangani dan membantras jenayah cyber. Bersaksikan warga dewan yang penuh bervisi, tanggungjawab ini saya terjemahkan kepada 3 klausa berbeza. Pertama, ibu bapa pembentuk peribadi anak-anak. Ibu bapa zaman sekarang gemar mendidik anak-anak mereka untuk menggunakan peranti elektronik sejak kecil dan kebanyakan daripada mereka hanya mengawal disiplin penggunaan internet tetapi tidak begitu memantau isi kandungan yang dilayari oleh anak-anak. Eksploitasi secara dalam talian terhadap kanak-kanak semakin meningkat, terutamanya menerusi pendedahan dan perkongsian capaian bahan berunsur negatif yang semakin meluas. Pengurusi Puspanita Melaka, Datin Zarina Muhammad Yusof berkata, ibu bapa perlu mengawasi anak-anak supaya tidak menyalahgunakan platform dunia digital yang semakin canggih pada masa ini. Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam memastikan anak-anak menggunakan peranti elektronik dengan betul dan selamat. Ibu bapa harus sedar bahawa pendedahan keselamatan cyber secara berterusan kepada anak-anak akan mengelakkan anak-anak daripada menjadi mangsa atau penyumbang kepada jenayah pornografi, penipuan internet dan buli cyber. Pragmatik kedua, kerajaan penentu dasar negara. Peranan kerajaan sebagai pendukung utama dalam mengatasi jenayah cyber di negara ini sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Pihak kerajaan perlulah memulakan usaha yang proaktif bagi membendung jenayah ini. Naib Pengurusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, Tan Sri Lee Lam Tai mengatakan bahawa terdapat 6 cadangan penyelesaian yang disyorkan kepada kerajaan sebagai langkah membendung ancaman jenayah cyber di negara ini. 3 daripadanya ialah kerajaan perlu mengukuhkan prasarana keselamatan cyber dan mengawal selia ekosistem komunikasi multimedia dalam negara. Selain itu, tumpuan harus diberikan kepada usaha mengukuhkan keselamatan ruang cyber negara. Kerajaan juga disyorkan melaksanakan pelbagai program kesedaran keselamatan cyber bagi memberi pendedahan dan pendidikan kepada penggunaan internet mengenai bahaya ancaman dan jenayah cyber dan seterusnya meningkatkan kesedaran
mengenai penggunaan peranti digital secara beremah dan beretika. Sidang hadirin yang mulia, di misi ketiga, guru sebagai penyampai ilmu dan ejen pembentukan akhlak. Pada tahun 2017, negara kita digemparkan dengan kematian seorang pelajar dari Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman, Pulau Pinang. Kematiannya sangat tragis kerana pelajar ini dikatakan terjun dari tingkat 17 sebuah bangunan disebabkan oleh tekanan yang melampau daripada pembuli cyber. Kejadian ini telah membuka mata ramai pihak akan pentingnya peranan guru untuk sama-sama mengatasi masalah jenayah cyber. Fungsi dan peranan guru diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, malah juga sebagai ejen perubahan akhlak kepada anak-anak didiknya. Penerapan pengetahuan tentang jenayah cyber perlulah dilakukan sejak di bangku sekolah lagi agar kita dapat melahirkan generasi yang celik teknologi maklumat tanpa terlibat dalam jenayah cyber. Anak-anak muda perlu tahu jenis-jenis jenayah cyber yang wujud serta kesan mereka yang akan terima sekiranya mereka terlibat. Pelajar perlu diajar untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Melalui pelajaran ini, pelajar akan lebih memahami kewujudan jenayah ini dan mengelakkan diri daripada melakukan atau menjadi mangsa jenayah ini. Sidang pendengar yang setia, di penghujung kalam, kita perlu sedar bahawa jenayah cyber dianggap barang yang kian mewabak dalam masyarakat kita sehingga mendatangkan impak yang besar dan berbahaya kepada negara. Tuntasnya, tiada jalan pintas untuk memerangi ancaman jenayah ini. Tindakan yang terbaik ialah setiap individu memainkan peranan masing-masing dalam lingkungan kuasa dan kemampuan yang ada. Masyarakat perlu cakna terhadap segala inisiatif yang akan memastikan keselamatan cyber diaplikasikan di setiap sudut penggunaan teknologi harian kita. Semoga rakyat masyarakat kita terhindar daripada salah laku cyber dan sekaligus menjamin keselamatan dan keamanan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.